Assalamualaikum. Okey, berjumpa lagi kita pada hari ini. Okey, ni casing baru LC135-5S yang telah aku hantar engineering untuk masukkan blok 68 tu hari. Casing ni kejap lagi aku nak pasang dia punya bearing-bearing dan segala keperluan yang ada dekat casing tu, macam dia punya shifter punya lampu punya switch tu, dia punya bearing, dia punya pin bearing yang kat kelas tu. Ni pin bearing yang ada dekat penarik kelas tu, made in Germany. Made in Germany pin bearing ni. Ni semalam owner dah kirimkan kat aku. Dan kita nak pasang kejap lagi. Okey, kita pasang dekat ni. Pin bearing ni berada dekat dalam tempat ni. Pin bearing ni untuk melancarkan tarikan clutch lah. Tu pasal dia tarik dia lembut dan licin. Dan ada juga bearing-bearing lain yang dia beli. Contohnya ni bearing-bearing gearbox lah, daripada SKF. Daripada SKF. Bearing gearbox ada 4 biji. Ni pun SKF. Dia ada 4 biji. Ni ada lagi. Ni pun SKF. Dah 3 biji SKF. Yang lagi satu bukan SKF, Koyo. Tapi bearing-bearing ni semua bergrade C3. Jadi memang sesuai lah untuk pasang dekat enjin. Okey, jom. Okey, pelapik ni kita ikut macam original kilang. Original kilang satu bertutup dan sebelah lagi kita kopek lah penutup dia, sebab dia ada laluan minyak hitam. Okey, owner menggunakan crankshaft daripada BRT, Super Crankshaft, Forge material. Ni daripada Bintang Racing Team lah. Balance vector, makna mungkin dia dah static balance ke apa ke macam tu lah. Aku pun tak faham sangat. Tapi crankshaft ni baik lah. Diimport oleh PT Mentari Niaga, Bogor, Indonesia. Dekat crankshaft ni dia jack 3.75. Kalau pergi balik tak silap aku, jack 7.5 mm, kalau tak silap lah. Ok, jom kita buka apa ada dalam. First, kita ada crankshaft. Dekat crankshaft tu ada bearing, ada gear, timing gear, ada plastik, ada kotak, dapat gabus, semualah. Apa benda. Bearing dia bagi kiri kanan. Dia bagi kiri kanan. Balance vector tu apa, kalau korang rajin, korang pergilah cari balik apa yang dia tulis, apa balance vector tu. Ok, nampak crankshaft dia. Dia punya rod berwarna coklat. Ini kalau tak silap aku ni version 2. Kalau version 1 dulu rod dia warna hitam kelabu macam tu lah. Yang baru ni dia orang bagi tahu memang rod dia warna coklat. Ok, nampak tu, Chop Bintang Racing Team. Lepas tu ada MX King apa-apalah, macam-macam lah. 7.5 mm
7.5 mm. Okay, ni bearing dia. Bearing dia 6305 P5. Aku pun tak tahulah P5 tu apa maksud dia. P5 tu mungkin dekat dia grade C3. Tengok dia masukkan crankshaft tu, tempat dia pun ada yang pakai bakar, pakai heat. Ni ada timing gear sekali. Okey lah. So far crankshaft ni okey. Bagi aku macam ni lah. Ada beberapa soalan yang selalu ditanya. Bang, crankshaft ni tahan tak? Okey, bagi aku macam ni lah. Kalau kau beli barang tu 100, jangan expect kualiti dia macam 300. Maknanya kalau kau beli 100, CR tu tak salah nak pakai sampai 14, 13.5 ke atas. Pakai 10, 11 cukup. 100 je kalau kau beli 100 lah. Tapi kalau kau beli yang mahal, mungkin dari segi ketahanan dia lebih baik. Pada aku macam tu lah. Kalau salah aku tak tahulah. Itu pada aku, pendapat aku. Okey, kita pasang dulu crankshaft ni. Bedding aku dah pasang. Aku nak pasang, nak tengok ada belaga kat mana-mana tak, kat casing engine tu. Tengok, inilah cara aku check. Tak ada skip-skip punya. Kita tengok, kita bagi dia pusing baik-baik. Tengok punggung rod tu kena tak dekat mana-mana tebing kulit enjin. InsyaAllah lah. Rasa aku tak kena. Aku pun dah check, aku dah pusing. Tengok dia ada kena tak. Sebab bila kita check benda ni penting. Bila pakai crankshaft aftermarket, jangan expect benda tu macam original. Bila kau pakai crankshaft aftermarket, jangan expect barang tu macam mana kau pasang PNP original. Tak boleh berfikiran macam tu. Sebab bila benda ni langgar semua, itulah kita kena teliti sikit lah dalam membuat segala pengubahsuaian pada enjin kita. Okey, sekarang aku nak pasang lever penolak clutch ni. Aku nak pasang dia punya spring, dia punya shaft. Tengok adakah ia berfungsi dengan baik. Okey, jom kita pasang.
sekarang kita pasang gear switch ni. Gear switch ni kita pasang balik, sebab gear switch ni tidak mengalami apa-apa kerosakan. Okey, jom kita pasang. Kita panaskan tapak bearing yang ada pada casing ni supaya kita boleh masukkan crankshaft, jackkan crankshaft tu dengan mudah sikit lah. Tak adalah terpaksa kita nak jack crankshaft tu masuk. Lagi satu, nak panaskan benda ni hati-hati lah, jangan sampai merosakkan aluminium yang ada pada casing
Okey, kita periksa dulu keadaan crankshaft yang masuk tu. Adakah punggung rod tu kena dekat kulit enjin, adakah dia sangkut mana-mana. Kita periksa ni supaya kita tahu bila kita pasang crankshaft tu dia tak berlaga. Kalau berlaga makna dia akan mengakibatkan ketat pada enjin lah. Kita cek baik-baik. Kalau tak ada, kita boleh teruskanlah pemasangan. Okey, lepas tu kita cek kita beli slip block tori yang panjang 6mm. Tengok sama ada slip block tu kena tak dekat bulatan crankshaft tu. Kalau kena, makna kita kena hantar foundry lah. Tengoklah macam mana, kita kena pasang dululah. Tapi apa-apa pun kita kena ukur dululah. Sebabnya kalau kita tak ukur, bila dah pasang semua baru nak ukur, memang tak nampak lah dia kena kat mana. Okey, kat sini aku tunjukkan bahagian blok yang kena dekat crankshaft tu, nampak? Makna slip block tu yang panjang tu dia dah masuk ke dalam sampai ke bulatan crankshaft. Ini kita belum ni makna masih belum tambah apa-apa spacer. Kita kena ukur, makna kita tahu kalau kita nak pakai spacer yang nipis memang nak kena potonglah slip tu sikit. Okey, tengok baik-baik bila berpusing dia kena, makna ini tak bagus lah untuk enjin ni. Kita kena ikhtiar cara lain. Tengok macam mana, sama ada pergi hantar potong ke. Tapi apa-apa hal dulu kena ukur dengan spacer, baru kita nampak. Okey, tengok sini dia punya gearbox pecah-pecah, sumpit-sumpit Ini tak payah pakai lagi sebelah clutch pun sumpit, sebelah sprocket pun patah-patah. Nampak pemegang gearbox kat bawah tu patah. Ni kita tak usah pakai lagi lah, sebab dah pecah. Yang gear-gear lain mana yang boleh ambil kita pakailah. Tapi yang tak boleh tu tak payah pakai. Ketam dia pun rosak patah, dia punya kaki patah. Jadi kita taruh dulu ke tepi benda-benda ni. Kita tengok apa gearbox yang owner bagi untuk kita kejap lagi. Okey, owner menggunakan gearbox daripada brand Cardinal Ni 6 speed. Boleh pakai dekat LC5S, Y suku dengan FZ. Dia membeli barang-barang bangsawan Cardinal mahal gearbox ni. Okey, kita tengok apa ada dalam kotak ni. Jap, aku buka dulu. Okey, ni dia punya boom Dia punya boom. Dekat boom ni kita dapat plastik, dapat kertas coklat tu. Sekejap, aku buka dulu boom dia. Kita buka, kita tengok. Okey, plastik ni kita taruh tepi dulu. Dalam plastik tu pun dia seal lagi plastik dekat boom tu. Okey, kita buka dulu. Kita buka, kita tengok macam mana rupa boom yang
brand Cardinal kasih untuk gearbox 6 speed ni. Okay, kita buka dulu. Macam ni lah. 4 lubang pin tu. Makna kalau macam ni cerita, kita kena tengok mana yang sesuai lah. Okay, ni dia punya boom. Kita dapat plastik, kita dapat kertas coklat, kita dapat boom. Dan boom dia ada 4 lubang untuk taruh pin tu. Okay, ni boom dia. Kita tengok pula bahagian gearbox sebelah sprocket dulu Okay, dekat gearbox ni kita dapat plastik yang tertutup bro. Lepas tu dia wrapping menggunakan plastik, dan dalam plastik tu ada coklat. Makna dia 6 speed aku dah kira tadi. Ada kertas coklat lah, bukan ada coklat. Kita buka dulu. Kita buka, tengok apa yang ada dekat dalam ni. Okay, dia dapat clip. Dia dapat gearbox. Gearbox dia pun okay, halus. Tengok buatan dia. Yelah, barang mahal kot. Takkan nak buat cincai. Tu pasal harga dia mahal. Kalau tak, beg dia jual RM2 Sekejap, aku nak buka dulu klip-klip yang ada kat sini. Klip ni tak silap aku tak payah pasang klip ni. Klip tu dua-dua atas bawah kena buka. Dia taruh klip ni untuk supaya dia punya gearbox tu tak terbagai lah. Bawah klip tu ada washer. Atas bawah dia taruh klip Dekat bahagian atas, dekat bahagian sprocket ni pun dia taruh klip. Tak apa, tu taruh tepi dulu. Kita ukur pula dia punya panjang sub sprocket ni dengan yang original Kita kena ukur dulu. Pasalnya kan lagi kalau tak ukur, tiba-tiba dia panjang dah, kena buat pembosayan yang lain. Benda ni kita kena aware lah. Kalau contoh kau nak masuk 5 speed ke 6 speed, pastikan shaft yang lebih dari luar tu sama panjang dengan shaft yang original. Kadang-kadang tahu nak beli gearbox, tapi bila nak pasang, dah bawa balik gearbox tu, tak boleh nak pasang. Okay, yang ni bahagian sprocket bahagian clutch sama gak, dia dapat plastik tutup tu. Lepas tu dia packing sekali dengan kertas warna coklat tu. Jap aku buka dulu. Banyak lah plastik dia. Buka dulu dia punya gearbox ni. Samalah, gearbox ni pun ada 6 juga. Kiri kanan kotak mana nak jalan. Okay, ya 6. Lepas tu buatan dia pun halus, tajam, benda baru kan. Tapi ingat, kita mesti nak bandingkan dengan barang-barang original. Baik boom ke, baik batang shaft tu ke, kita kena tengok sama tak ukuran dia dengan original. Nanti pasang tak ada free lah, susah nak free gear lah, ketat lah. Benda tu semua kena ambil kira lah. Kalau rakan-rakan nak pasang gearbox, memang kena ambil kira lah. Tengok macam aku sendiri pun tak terlepas daripada benda-benda macam ni. Mesti aku nak ukur balance berapa boom dia yang bawah. Lepas tu tapak bearing dia sama tinggi ke tidak. Nanti sekejap lagi kan kalau tak sama tinggi, benda tu bila kita pasang terkangkang. Jadi bila kita tutup kulit enjin, fit sangat memang tak boleh lah. Gear nak masuk ke, kau nak tukar gear ke, nak free gear ke, memang tak boleh. Tu memang kena ukur lah. Okay, ni sekarang aku nak ukur Sekarang aku nak ukur gearbox yang bahagian sprocket ni. Kita letak dekat dalam crankcase yang ada crankshaft Lepas tu kita akan tutup pakai crankcase lah satu lagi. Kita tarik sama ada dia ada free play ke tak ada. Kalau tak ada free play tu bermakna ada benda lain lah yang nak kita buat. Kita check dulu dia punya. Kita kena buka dulu lah dia punya klip ni. Okay, jom kita buka dulu klip ni. Okay, kita dah pasang gearbox ni. Lepas tu kita kena ambil casing lagi satu Kita ambil casing lagi satu, kita tutup. Kita tutup rapat-rapat. Lepas tu kita tengok dia punya free play, ada free tak dekat gearbox tu. Boleh turun naik tak bila kita tarik. Benda ni kita kena check Sebabnya kalau kita tak check, nanti bila dah pasang semua, tiba-tiba kau dah pasang gam semua, ketat pula. Kita tengok, nampak dia ada free play boleh masuk ke dalam.
free play dia tak banyak, lebih kurang 1.5 mm macam tu lah. Jadi benda ni penting kalau kita tak check, kalau dia tiba-tiba kita dah pasang dia sangkut, mungkin ada masalah dari sinilah. Jadi pemasangan enjin ni memerlukan ketelitian bukan sebelah sprocket saja, sebelah clutch pun rakan-rakan kena check jangan biarkan ia dibelenggu misteri. Okey, belah sprocketnya dah ada free play. Kejap lagi aku nak check sebelah sebelah clutch. Pastikan dengan cara yang sama. Okey, bahagian gearbox tu dah selesai. Ni pula bahagian ketam ni Dan blok ni aku nak kena kena apa-apa kena ukur pakai spacer dulu lah. Aku ingat episod ni lambat sikit akan bersambung pasal ketam dia tak sampai, barang kena order. Aku dah inform kat owner. Okey, sampai sini je lah video aku kali ni. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.